Hai, Dek Sri di sini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ketua Polis Kelantan yang baru, Datuk Muhammad Yusof, di atas ketegasan beliau, di atas sifat yang bagi saya cukup terbaik, yang sebelum ini saya tak nampak pun. Perkara ini diutarakan dengan cukup jelas, dan dengan data-data yang ada pada hari ini saya melihat pil kuda yang dirampas di Kelantan sebanyak 1 juta tan yang bernilai 65 juta ini adalah satu perkara yang cukup serius. Tahniah Ketua Polis Kelantan. Jadi bab isu penangkapan, bab isu pengedaran, bab isu penyeludupan dadah ini kita biarkanlah kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. Tetapi apa yang saya tertarik dengan press statement yang dibuat oleh Ketua Polis Kelantan yang baru ini adalah mengenai data-data dia. Apabila saya melihat data-data itu, wow, ini satu yang perlu diambil berat oleh kerajaan negeri Kelantan. Kerana apa? Kita melihat kerajaan di Kelantan ini adalah satu negeri yang menguar-warkan, adalah negeri Serambi Mekah. Dan kita melihat semua yang memegang jawatan sebagai adun, ahli parlimen, kebanyakannya adalah ustaz-ustaz ataupun dipanggil ulama'. Tak tahulah ulama' dari segi mana, ulama' yang betul ke ataupun ularma' ataupun ularma' yang duk selak kain. Kita tak tahu ini. Tetapi apa yang membimbangkan adalah bagi saya lebih melihat kepada generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang berumur 10 hingga 26 tahun. Dan ada juga generasi X, 18 ke 40. Bagi generasi yang lama-lama itu, bagi saya, mereka tak ambil ni pil kuda ni. Betul tak betul saya tak tahulah. Tetapi kalau dikeluarkan statistik daripada zaman 30 tahun yang dulu, kita akan melihat peningkatan ini berlaku di zaman milenial ini, di zaman generasi X dan generasi Z. Jadi saya tak menyalahkan kepimpinan PAS yang dulu, Allahyarham Tuan Guru Tan Sri Nik Aziz dan pemimpin-pemimpin yang terdulu. Kerana apa? Pada ketika itu bukan baby booming. Sekarang ini dengan teknologi media sosialnya, dengan TikToknya, macam-macam pengaruh tuan-tuan. Di zaman digital ini, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, anak-anak muda Gen Z ini cepat terpengaruh tuan-tuan. Jadi saya merasakan sesuatu harus diambil berat dan diberi fokus oleh kerajaan PAS, kerajaan Islam ini, untuk menyelamatkan anak-anak muda ini. Jangan kata, ya kami dah tutup semua, night club, panggung wayang, judi, kami tutup semua. Tetapi kena ingat, di Kelantan ni tuan-tuan, ada 3 pintu sempadan. 3 tuan-tuan. Di Pengkalan Kubur, di Rantau Panjang dan juga di Bukit Bunga. Dan sempadan itu boleh berenang saja tuan-tuan. Berenang, naik bot. Berbeza dengan sempadan di Perlis dan juga di Kedah. Sempadan Perlis dan Kedah tak boleh tuan-tuan. Dia ada tembok. Nak masuk payah. Lepas tu pula, selepas tembok itu, kena pula naik kereta pula pergi sampai ke tempat nak berhibur. Tak sama tuan-tuan. Di Kelantan, Sungai Golok, naik bot. Pasport pun tak perlu, border pass pun tak perlu. Jadi inilah yang memberi mileage kepada anak-anak muda untuk berhibur di sempadan Thailand. Lagi satu mengenai tangkapan. Ketua Polis Kelantan mengatakan mereka menangkap seorang budak Melayu berumur 29 tahun di atas motor Waisuku. Wow, Waisuku. Di belakang sekolah. Mereka jumpa 3 bungkusan kuning yang mana di dalam tu ada 18,000 pil kuda, tuan-tuan. 18,000 pil kuda. Seberat 2.2 kilogram. Tuan-tuan nak tahu nilai dia berapa? Yang budak Melayu umur 29 tahun itu pegang. Nilai dadah itu 165,000 tuan-tuan. Demo tak kenal barang. Naya tuan-tuan. Kenapa budak Melayu ini berada di belakang sekolah tuan-tuan?
Dan menurut Ketua Polis Kelantan, pil yang dibekalkan itu boleh dibekalkan untuk 18,000 orang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, jadi saya haraplah kerajaan Kelantan do something. You are ulama, ustaz. Maknanya pendekatan Islam yang dibawa oleh kerajaan Kelantan ini tidak berkesan, tuan-tuan. Tidak berkesan kepada anak-anak muda. Hanya retorik. Kami sokong Islam. Kami sokong enakmen jenayah syariah. Tuan-tuan, kalau betul lah Kelantan ni dia nak buat undang-undang Islam, dah lama dia buat, tuan-tuan. Tapi dia salahkan federal. Dia kata federal tak bagi. Dia boleh buat dengan skala yang kecil, tuan-tuan. Gubal undang-undang skala yang kecil untuk menangkap anak-anak muda ini, generasi Z ini. Once dia masuk Thailand, dia keluar tangkap, tuan-tuan. Ini contoh. Contoh kita bagi. Tetapi ulama-ulama PAS, ahli-ahli parlimen PAS yang ada di zaman sekarang ini, mereka buat apa, tuan-tuan? Bagi ceramah. Ceramah itu tidak berkesan. Saya nak aduan-aduan PAS, ahli parlimen PAS, buat program. Anak muda ini, generasi Z ini, hindari pil kuda. Naik kuda tak apa, tuan-tuan. Apa kata Negeri Kelantan buat satu sukan yang baru, sukan berkuda. Daripada duk hisap pil kuda, daripada duk makan pil kuda, kita bagi depa kuda. Mana tahu satu hari Kelantan boleh melahirkan Equine yang terkenal, yang boleh memenangi pingat emas, tuan-tuan. Jadi saya harap sangatlah kerajaan Kelantan jangan cakap bab agama, Islam, takbir, tetapi rosak anak-anak generasi Z di Kelantan ini. Itu yang saya kata. Kerajaan Islam Kelantan ini, mereka nak anak-anak ini terus jahil bagi saya. Once dia jahil, diberi keseronokan, last sekali dia orang akan pangkah PAS. PAS kena bertanggungjawab. Kerajaan PAS. Ni saya nak bagi tahu kat kerajaan PAS. Kerajaan PAS harus bertanggungjawab. Bagaimana pil kuda sampai 1 tan boleh masuk ke negeri Kelantan ini? Bukan dia rampas di Perlis, bukan dia rampas di Kedah. Padahal Perlis Kedah pun ada sempadan. Tetapi tak ada pula Ketua Polis Perlis, Ketua Polis Kedah buat press statement yang kata anak-anak Perlis, anak-anak Kedah tiap-tiap minggu berduyun-duyun pergi ke Parang Besar, pergi ke Hat Nyai, pergi ke Danau. Tak ada, tuan-tuan. Adakah Ketua Polis Perlis, Ketua Polis Kedah buat press statement mereka merampas pil kuda berjuta-juta? Kuda dah masuk. Kuda ada, tuan-tuan. Kuda ada, tapi pil kuda tak ada di Perlis Kedah, di Kelantan. Jadi saya mahu kerajaan Kelantan ini melihat perkara ini secara holistik. Jangan duk bercakap bab isu agama. Tak dapat apa di dunia, akhirat Allah akan ganjarkan surga. Surga, tuan-tuan. Inilah bahananya undi PAS masuk syurga. Budak-budak ini dia tak ada masalah dia hisap pil kuda. Lepas tu tak ada masalah. PRU yang ke-16 nanti kita undi PAS, kita masuk syurga. Ini masalahnya, tuan-tuan. Anak-anak muda generasi Z ini, tuan-tuan, kalau kita tak ambil mereka inilah. Mereka ini adalah pewaris negara. Kita nakkan awak anak-anak muda yang rosak moralnya memimpin kerajaan negeri seperti kerajaan PAS ni. Kita tak tahu satu hari dia tendang semua ahli-ahli ulama ini. Tapi itu dah senang, tuan-tuan. Kalau kita bertopeng ke agama, kita akan jadi senang. Cakap sikit keluar syurga, cakap sikit keluar syurga. Semua mai. Ini bahana dia. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kena pil kuda, PRU yang ke-16 nanti undi PAS masuk syurga. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.